Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah panjangkan lagi umur kita, Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita, Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita berniat i'tikaf di rumah Allah pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sama-sama dapat kita teruskan lagi pengajian hadis daripada kitab Hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada malam ini sebagaimana kita semua maklum, kita masih lagi bicara tentang hadis yang kedua, hadis yang dikenali sebagai hadis Jibril, di mana malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanyakan beberapa soalan. Ditanyakan tentang Islam, ditanyakan tentang iman, ditanyakan tentang ihsan, dan ditanyakan tentang hari kiamat. Begitulah juga dengan tanda-tanda hari kiamat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kerana hadis ini hadis yang agak panjang dan hadis ini merupakan di antara hadis yang berkaitan tentang dasar-dasar Islam yang wajib kita ketahui, maka disebabkan itu kita huraikan dengan lebih terperinci insya-Allah. Jadi pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita masih lagi berbicara tentang iman dan kita akan lanjutkan berkaitan beriman kepada rukun iman yang ketiga dan rukun iman yang keempat insya-Allah, iaitu beriman kepada kitab dan beriman kepada Rasul. Dan sebagaimana kita dah belajar tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bahawa beriman itu an tu'mina billahi, kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya,
iaitu malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, iaitu rasul-rasul Allah yang Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada kita. Dan sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala maklum, kita akan persoalkan, kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada rasulnya, kepada kitabnya, setara mana iman kita kepada perkara-perkara tersebut. Jadi kita akan huraikanlah insya-Allah secara umum. Baik, saya bacakan potongan hadis daripada awal hingga kepada jawapan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, insya-Allah. Hadis yang kedua, muka surat 29, an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharu safar ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. Baik, saya bacakan terjemahannya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Artinya, diriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga katanya, tatkala kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak kelihatan padanya kesan-kesan permusafiran, dan tiada seorang antara kami yang mengenalinya. Lelaki itu adalah malaikat Jibril alaihi salam yang datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam menyerupai manusia. Dan di antara ciri-ciri kita beriman kepada para malaikat adalah kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat itu boleh berubah daripada sifat asalnya kepada sifat manusia, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran ketika mana para malaikat berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, berjumpa dengan Nabi Lut alaihi salam, berjumpa dengan Maryam alaihi salam, dan lain-lain lagi. Sehingga dia itu malaikat Jibril alaihi salam duduk di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia sandarkan lututnya kepada lututnya dan meletakkan tangannya di atas pahanya, lalu berkata, wahai Muhammad, beritahu kepada aku tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam adalah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah, kamu mendirikan salat, kamu menunaikan zakat, kamu berpuasa pada bulan Ramadan, dan kamu menunaikan haji di Baitullah sekiranya berkemampuan untuk pergi ke sana. Lelaki itu berkata, kamu adalah benar. Maka kami berasa hairan terhadapnya, dia yang bertanya dan dia yang membenarkannya. Lelaki itu berkata lagi, beritahu kepada aku tentang iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu bahawa kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan beriman dengan ketentuannya yang baik dan buruk. Lelaki itu berkata, kamu adalah benar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ni kita kupas beberapa perkara yang berkaitan dengan iman kepada kitab dan beriman kepada rasul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya,
Beriman kepada kitab itu bagaimana? Ya, beriman kepada kitab itu yang pertama tasdiq. Kita membenarkan. Kita membenarkan apa yang disebutkan di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Wal iqrar, dan kita menetapkan bikulli kitabin anzalahu Allahu ala rasul min rusulih, bahawa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada para rasulnya. Cuma sebagaimana kita dah jelaskan pada pertemuan kita yang lalu, beriman kepada para malaikat itu adalah berdasarkan kepada apa yang disampaikan kepada kita menerusi Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya Al-Quran dan hadis menyebutkan perkara yang berkaitan dengan malaikat secara terperinci, maka kita wajib beriman secara terperinci. Bila disebutkan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, contoh malaikat Jibril alaihi salam memiliki 600 sayap, maka tidak ada ruang untuk kita mempertikaikan macam mana tu, macam mana 600 sayap. Tak pernah kita boleh bayangkan, kita tak nak percaya. Tak boleh tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Disebutkan istilahnya tafsili. Bila Al-Quran dan hadis menyebutkan sesuatu tentang iman, tentang malaikat secara terperinci, maka wajib saja percaya secara terperinci. Tak boleh kita pertikaikan lagi. Dan apabila Al-Quran dan hadis menceritakan sesuatu itu secara umum saja, malaikat itu ada sayap, malaikat itu bilangannya banyak, malaikat itu diperbuat daripada cahaya, umum saja, maka kita beriman kepada perkara yang umum. Begitulah juga tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana Allah Subhanahu wa taala bicara tentang kitab-kitab. Memang Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab kepada para nabi, maka kita wajib beriman. Cuma yang disebutkan kepada kita di dalam Al-Quran hanyalah 4 kitab saja. Ini yang terperinci. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Al-Quran yang diturunkan kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan tentang kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah sebutkan tentang kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, dan Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan tentang kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Dawud alaihi salam, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang suhuf. Suhuf ini lembaran, ya, kertas, helaian-helaian kertas yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Maka kita beriman tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun, para ulama menyebutkan bahawa yang suhuf itu disebutkan sedikit sahaja di dalam Al-Quran, iaitu di dalam suratul Najm. Suratul Najm yang terletak di dalam juzuk yang ke-27, dan di dalam suratul A'la yang terdapat di dalam juzuk yang ke-30, Suhufi Ibrahim wa Musa. Adapun kitab Zabur pun disebutkan 2 kali saja. Wa ataina Dawud Zabura, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nisa, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Isra. Adapun kitab Taurat dan kitab Injil itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Cuma para ulama menyebutkan kitab At-Taurat itu lebih banyak diulangi, lebih banyak disebutkan di dalam Al-Quran berbanding dengan kitab Injil. Begitulah juga tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dibandingkan di antara ramai para nabi, di antara nabi-nabi yang paling banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Al-Quran adalah Nabi Musa alaihi salam. Nanti bila kita sampai pada part tu kita akan bicarakan, ya. Dan kalau ada yang tertanya kenapa kisah Nabi Musa alaihi salam yang paling banyak di dalam Al-Quran, kerana para ulama menyebutkan di antara hikmahnya kerana ujian yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu
hampir-hampir sama dengan ujian yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihi salam. Jadi setiap kali baginda sallallahu alaihi wasallam merasa sedih di atas penolakan kaum Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kisah penolakan kaum Bani Israel terhadap dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam, dan itu menenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umumnya saya nak sebut bahawa ada 4 perkara lah. Ada 4 perkara bila bicara soal beriman kepada kitab, sekurang-kurangnya kita tahu tentang 4 perkara ini. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila Allah dah sebut Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran, pertama kita wajib beriman bahawa kitab-kitab yang disebutkan itu benar-benar telah Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi yang terdahulu. Walaupun kita tidak bersetuju dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani, tetapi kita tidak boleh menafikan bahawa dahulu Allah turunkan kitab kepada mereka. Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, dan Allah turunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Wajib beriman. Cuma tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita kena tahu bahawa kitab Taurat dan Injil itu telah diubah suai. Ia telah diubah suai. Kerana kita kena tahu hanya Al-Quran sahaja yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tentang penjagaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara mukjizat Al-Quran bahawa ayat-ayat di dalamnya, kalimah-kalimahnya tak boleh diubah. Tak boleh diubah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kerana Allah menjamin keasliannya. Tetapi yang luar biasa, kalimah-kalimahnya, ayat-ayatnya boleh merubah kita. Ayat Al-Quran, bila mana kita tadabbur, kita mendengarnya, kita membaca, dia boleh mengubah hidup kita. Jadi itu luar biasa tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, setelah kita beriman, betul, saya yakin Allah telah menurunkan kitab-kitab tersebut kepada nabi-nabi yang telah disebutkan. Yang kedua, kita beriman bahawa kitab-kitab yang dikenali namanya, iaitu Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam, telah sampai kepada para nabi tersebut, dan para nabi tersebut telah menyampaikannya kepada kaum mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan tidak ada satu ayat mahupun satu kalimah mahupun satu huruf yang disembunyikan oleh para nabi setelah mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka, lalu mereka menyembunyikannya daripada kaum mereka, tu tak ada. Semua para nabi ini bila menerima kitab-kitab daripada Allah Subhanahu wa taala, semua para nabi ini telah menyampaikan kepada kaum mereka. Baik. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, beriman juga membawa maksud membenarkan, tasdiq. Kita benarkan semua berita, semua perkara yang disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam kitab-kitab yang terdahulu, bahawa sebelum ia diselewengkan adalah benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kita baca Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapati ada cerita tentang syurga, ada cerita tentang neraka, kadang-kadang tak terjangkau akal kita untuk membayangkan bagaimana indahnya syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu kita wajib beriman saja.
Kita wajib beriman sahaja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Yasin, inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Sesungguhnya penghuni-penghuni syurga pada hari kiamat mereka sibuk dalam kemewahan, dalam kesenangan, dalam kebahagiaan, sibuk mereka dengan nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersama pasangan-pasangan mereka itu berada di atas tempat yang empuk. Mereka saling berhadapan di antara satu sama yang lain. Allah Subhanahu wa taala kurniakan buat mereka buah-buahan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa saja yang mereka mahukan. Sebenarnya yang dimaksudkan dengan mereka tu kita, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, betapa sedapnya rasa makanan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Gigitan kita yang pertama dia berbeza dengan dunia, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi kebiasaannya gigitan kita yang pertama, suapan kita yang pertama itu yang paling sedap. Selepas tu rasa dia sama saja. Tetapi di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, bila mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang buah-buahan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, tentang rupanya, namanya sama, tapi rasanya tak sama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, maka kita beriman saja. Tak kita bertanya, kita tak berpertikaikan buah-buahan dalam syurga Allah tu warnanya apa, rasanya bagaimana, sedap dia bagaimana, tak ya? Maka kita beriman dan kita benarkan semua yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan bahawa Al-Quran itu, di antara pembahagian Al-Quran adalah qasas ataupun naba, ya. Dia dalam Al-Quran ada berita yang terdahulu dan ada berita yang akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga berita yang semasa ketika Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita bicara tentang Al-Quran, kisah-kisah yang terdahulu tu bukan berita semalam, kemarin, minggu lepas, tahun lepas, tapi berita tentang nabi-nabi yang terdahulu, tentang Nabi Adam alaihi salam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, itu ratusan tahun yang dulu. Bila mana Al-Quran ceritakan, maka kita terima saja, kita benarkan saja, walaupun jaraknya jauh. Begitulah juga tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bila dicerita tentang dalam Al-Quran tentang berita-berita yang akan datang, berita pada hari kiamat nanti, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggoncangkan bumi ini, bagaimana langit-langit itu terbuka, bagaimana Allah Subhanahu wa taala meniupkan sangkakala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi itu sebagai hamparan, menjadikan padang mahsyar itu sebagai hamparan yang sangat luas. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itu pun perkara yang jauh lagi akan datang, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerana perkara itu akan berlaku selepas alam barzakh. Tapi kewajipan kita apa? Beriman saja. Kita beriman yang akan adanya hari kiamat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Maka peranan kita, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membenarkan semuanya. Dan yang terakhir, yang keempat, apa dia? Iaitu kalau kita beriman kepada Al-Quran, menjadi tanggungjawab kepada kita untuk melaksanakan semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalamnya. Bukan sekadar kita yakin saja, ya betul Allah turunkan Al-Quran, kita ya betul semua dalam kisah-kisah dalam Al-Quran semua betul, semua saya percaya. Tetapi yang penting, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila adanya perintah-perintah Allah, bila mana adanya larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena taat kepada Allah. Apa yang Allah wajibkan, kita mesti kena buat.
Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, kita mesti kena tinggalkan. Maka dekat situlah kita akan mencapai kepada martabat beriman kepada kitab secara sempurna, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita rumuskan, yang pertama tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul. Yang kedua, kita beriman bahawa ada kitab-kitab yang disebutkan secara terperinci. Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Dawud, dan Allah turunkan suhuf. Allah berikan suhuf kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua para rasul ini telah menyampaikan kesemuanya, keseluruhannya kepada kaum mereka. Yang ketiga, peranan kita adalah membenarkan semua isi kandungan yang ada di dalam kitab-kitab tersebut, yang tidak diselewengkan, dan kita wajib beriman kepada semua yang terdapat di dalam Al-Quran, kerana Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak berlakunya apa-apa penyelewengan, walaupun satu huruf, walaupun satu baris, tidak akan berubah. Dan yang keempat adalah kita melaksanakan semua tuntutan yang ada di dalam Al-Quran. Kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi segala larangannya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita bicara lebih spesifik kepada Al-Quran, lebih spesifik kepada kitab Al-Quran, maka kita kena tahu bahawa Al-Quran itu adalah mukjizat. Mukjizat, satu-satunya mukjizat yang kekal sampai hari kiamat, ya. Kita kena tahu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, mukjizat itu, mukjizat Al-Quran dikenali sebagai Al-Mu'jizatul Khalidah, mukjizat yang kekal sampai hari kiamat, ya. Luar biasanya Al-Quran ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sehingga kan tidak ada siapa-siapa pun yang mampu untuk mengubah isi kandungannya, yang tidak mampu untuk mengubah kalimah-kalimah yang ada padanya. Tak ada siapa-siapa yang mampu untuk mendatangkan sesuatu yang sepertinya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu ilmu, ya, satu ilmu yang menjadi silibus di pengajian-pengajian Islam, khususnya dalam bidang Al-Quran. Pengajian Al-Quran dinamakan subjek itu sebagai I'jazul Quran. I'jazul Quran, satu subjek tu hanya belajar tentang mukjizat yang ada di dalam Al-Quran, ya. Dalam subjek tu, kalau kita belajar 1 tahun ataupun 1 semester, hanya membicarakan tentang mukjizat-mukjizat yang ada di dalam Al-Quran, dan begitu banyak sekali mukjizat yang ada di dalamnya. Jadi salah satu daripada kewajipan kita beriman kepada kitab, beriman kepada Al-Quran, adalah beriman bahawa Al-Quran itu mukjizat, ya. Cuma tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mukjizat yang popular, ya, dalam banyak-banyak mukjizat Al-Quran, mukjizat yang popular pada hari ini adalah berkaitan mukjizat ilmi, mukjizat yang berkaitan dengan sains, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bicarakan tentang janin, sedangkan Allah dah bagi tahu 1400 tahun yang dahulu. Maka bila mana datangnya sains dan teknologi mendapati perkara itu selari, betul, maksudnya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran tu jauh lebih awal lagi, nak membuktikan bahawa Al-Quran itu memang benar-benar mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga kena yakin tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bahawa di antara mukjizat Al-Quran itu, ia boleh dihafal. Itu yang luar biasa. Al-Quran boleh dihafal. Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Al-Quran itu dia mengandungi 30 juzuk. Dalam 30 juzuk itu ada 114 surah. Daripada 114 surah itu ada 6,236 ayat di dalamnya, dan keseluruhan itu kira-kira di dalam mushaf sebanyak 600 muka surat.
Tapi yang luar biasanya Al-Quran itu, ia boleh dihafal kalimah demi kalimah daripada suratul Fatihah sampai suratul Nas, diingati keseluruhannya, ya, boleh dibaca keseluruhannya oleh para penghafal Al-Quran tanpa ada salah. Jadi luar biasa tuan-tuan abang dirahmati Allah. Sebab itu para ulama mencabar, ada tak mana-mana kitab setebal itu 600 muka surat dihafal huruf demi huruf. Bila hafal Al-Quran ni kita tak hafal secara maknanya, walaupun ada kalimah-kalimah yang sinonim sama maknanya, tapi kita tak akan boleh berubah. Contoh macam mana ta'malun dengan taf'alun. Ta'malun yang kamu amalkan, yang kamu lakukan. Taf'alun yang kamu lakukan juga. Tak boleh berubah tuan-tuan abang dirahmati Allah. Tak boleh tempat yang ta'malun kita baca taf'alun, taf'alun yang kita baca ta'malun, tak boleh. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara mukjizat Al-Quran itu ia boleh dihafal. Begitulah juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran itu sebagai penawar. Boleh jadi sebagai penawar, boleh dijadikan sebagai ruqyah. Kemudian tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga wajib beriman. Sebagai pengakhiran lah tuan-tuan abang dirahmati Allah, kita juga wajib beriman bahawa semua hadis-hadis tentang kelebihan Al-Quran, di mana Al-Quran akan datang pada hari kiamat, Al-Quran akan datang ketika mana kita di alam barzakh, Al-Quran akan jadi syafaat, memberi syafaat kepada kita. Setiap huruf yang kita baca akan mendapat 10 pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga wajib beriman bahawa setiap kelebihan, setiap yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Quran, wajib kita beriman. Jadi sebab itu tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan kepada beriman kepada kitab, sebagaimana kita beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi yang terdahulu, kita beriman secara umum saja. Kita bukan beriman isi kandungannya, sebab kita tak tahu isi kandungan Taurat, kita tak tahu isi kandungan Injil, kita tak tahu isi kandungan Zabur. Tetapi bila sampai kepada Al-Quran, kita wajib beriman kepada isi kandungannya, perintah yang ada di dalamnya, kisah-kisah yang ada di dalamnya. Kita wajib juga beriman kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang kelebihan-kelebihannya. Maka sampai satu peringkat tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada satu peringkat di mana peranan kita adalah untuk mempelajarinya. Kemuncak kepada beriman kepada Al-Quran adalah iman itu dia menggerakkan kita untuk belajar Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mana mungkinlah kita, saya percaya kisah-kisah yang ada semua dalam Al-Quran, tapi saya tak tahulah kisah-kisah yang apa yang ada. Saya tak tahulah apa yang ada, kisah apa yang ada, kerana kita tak belajar. Kita belajar tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita belajar tafsir Al-Quran, kita membaca terjemahan Al-Quran, maka dengan cara itu dia akan meningkatkan lagi keimanan kita kepada Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, natijah hasil daripada beriman kepada Al-Quran, dia mendorong kita untuk belajar Al-Quran. Jadi belajar Al-Quran tu dia ada banyak maksud lah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Antaranya adalah kita belajar cara membacanya. Kita mulakanlah dengan Iqra, ataupun dengan Muqaddam, ataupun kaedah-kaedah yang ada, sampailah kita mampu untuk membaca Al-Quran secara fasih, secara bertajwid, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, belajar Al-Quran itu daripada sudut terjemahannya. Kita baca supaya kita tahu apa mesej daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran kepada kita bukan sekadar untuk dilafazkan. Kita lafazlah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan kita membaca begitu, tetapi membaca maksudnya.
apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada kita. Jadi masya-Allah yang mengikuti kuliah tafsir Al-Quran di Masjid Al-Azim pada setiap hari Ahad malam Isnin yang dipimpin oleh tuan guru kita Sahibul Fadilah Datuk Ustaz Abdul Rahim, daripada berapa tahun? Dah hampir 30 tahun ya. Dan kini dah sampai kepada juzuk yang ke-21 surah Luqman. Yang istiqamah tu untung sekali tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, beruntung sekali. Jadi hadirkan diri kita ke majlis-majlis tafsir Al-Quran. Kita tahu ada kisah ini, ada kisah ini, ada perintah ini, ada nasihat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita pun belajar tentang Al-Quran. Begitulah juga tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada ilmu-ilmu yang lain, ada ilmu-ilmu sampingan yang kalau kita belajar maka kita akan dapat pengetahuan yang lebih berkaitan tentang ilmu rasmul Quran, tentang ilmu penulisan Al-Quran, ilmu dhabtul Quran. Dhabtul Quran tu membicarakan tentang titik-titik di dalam Al-Quran, baris-baris yang ada di dalam Al-Quran, alamat, tanda-tanda sabdu, tanda mat, tanda panjang, itu pun ada ilmunya juga. Kemudian bicarakan tentang ilmu fawasil. Ilmu fawasil tu pula adalah ilmu yang berkaitan tentang bilangan-bilangan ayat di dalam Al-Quran. Kerana di antara satu mushaf dengan mushaf yang lain ya, itu berbeza bilangannya. Contohnya mushaf Madani dengan mushaf Kufi ya. Jadi kalau Quran yang kita gunakan itu adalah berdasarkan kepada perkiraan mushaf Kufi ya, Kufah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada juga ilmu yang berkaitan dengan ilmu qiraat, iaitu perbezaan bacaan di antara satu qiraat dengan qiraat yang lain yang semuanya datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulan dia, bila mana ditanya kepada kita bagaimana kamu beriman kepada kitab, maka bukan sekadar saya percaya saja. Bukan sekadar itu saja tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, maka percaya itu diiringi, disokong dengan ilmu. Kita tahu bahawa ini adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi-nabi ini. Kemudian kita membenarkan isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran, kita mengamalkan isi kandungannya, kemudian kita mengamalkan apa yang ada di dalamnya, kita meyakini semua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Quran. Jadi kalau kita beriman seperti itu dan kita belajar tentang Al-Quran, maka insya-Allah itulah yang disebutkan dengan beriman kepada kitab secara sempurna, insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah, yang silap daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun daripada Allah, dan saya mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan katsira. Insya-Allah terima kasih pada semua yang hadir pada malam ni, dan terima kasih pada semua yang menonton secara live. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita semua. InsyaAllah dalam pertemuan kita yang akan datang, kita akan sambung kepada bagaimana beriman kepada Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pula, insya-Allah. Kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.